Selamat tengah hari, semua ada dekat sana ya. Halo, boleh raise up your hands sekejap dan saya tahu you all ada dekat sana. Okay, thank you. So class, I think all of you know that now is week 5 already. So jadi minggu penghantaran hari Jumaat Sekejap. Dan tu Sorry. Chung Yi dah dapat tak responden? Dengar tak cikgu cakap ni? Sorry? Dengar kan? Dah dapat. Dapat ke tak? Dapat ke belum dapat lagi? Yang tak dapat, hari tu tak dapat kan cakap kan? So sekarang dah okey belum? Yang profesional tu dah dapat lagi lah, tapi saya dah dapat itu satu backup untuk satu saja lagi lah kan? Ya. Satu saja. Kalau tak dapat tak apalah Cuy boleh je lah pilih siapa-siapa pun kan. Kalau dia ada sedikit-sedikit ilmu tu boleh je. Okey je. Kalau ataupun dia kerja dalam bidang macam dalam Grab ke, dalam apa-apalah yang ada pengalaman dengan apa nama perkhidmatan awam ni, boleh je lah kenderaan awam ni, okey je. Okey Cuy? Okey. Mana yang maklumat tak dapat daripada hasil temu bual, I think boleh juga dapatkan daripada sumber internet lah, because that's why kita guna dua sumber sumber kajian perpustakaan dengan sumber lisan iaitu temu bual. Tak apa. Okay. Right. Okay, sambil-sambil juga tu kumpulan yang lain macam mana? Yang minggu lepas yang saya tahu okey kan semua kan? Dah dapat maklumat apa semua kan? Kumpulan yang lain. Kumpulan Heng Dong dengan Yi Hang. Is everything okay? Ya, okay. Okay kan? Yi Hang okay tak? Okay, ya. Okay alright. So kalau ada apa-apa macam biasalah tag saja saya. Okay, semua ada datang kan ni 4 ke 3, 12, 11, 14, 15. Okay, saya tick semua present. Plus lagi satu untuk pembentangan iaitu pada minggu 8 saya pun dah ingatkan juga kamu supaya berikan senarai kan nama kumpulan pembentang. Siapa yang bentang minggu keberapa saya rasa semua pun dah update kalau saya tak salah kat situ. Ni dia. Ni grup 2 kan? Okay, minggu 9 Heng Dong, minggu 8 is Yi Hang. Okay, kumpulan Yi Hang dulu. Yi Hang boleh tulis tajuk yang penuh kat sini tajuk apa? So nanti senang saya nak cari apa kita kata assignment tu. Dengan ni, okay ni pun sudah kumpulan Chung Yi. Alright, lepas, okay 2 kumpulan masih minggu 8. So maksudnya minggu 8 nanti saya akan buat 2. Sebab lepas kelas kita tak ada, you all tak ada kelas kan, tak apalah. Yi Hang akan present, lepas tu jap, ni yang mana satu ni? Lepas kumpulan Heng Dong ke lepas kumpulan Yi Hang ni? Nanti Chung Yi ni betul kan Okay. Kalau lepas Heng Dong minggu 9 lah, kalau lepas Yi Hang minggu 8 lah. Tak kisah, tapi you bagi tahu. So saya untuk minggu tu saya tak ada cover lah topik. Sebab nanti kamu kita nak kejar masa pembentangan kan. Alright, so masa pembentangan nanti juga pastikan kamu boleh rujuk balik pada rancangan kerja kursus bahagian rubrik ni. Ada rubrik bahagian pembentangan. So kena fahami bagaimana nak dapat markah yang baik, okay. Di bahagian kejelasan idea, keyakinan, keberkesanan, kefahaman semua tu sehinggalah
kesesuaian dengan tahap halayak. Right, so yang ini kita bagi apa kita kata pemakahan tu berdasarkan skala. So kalau bagus 4 atau 5, 1 atau 2 tu tahap yang lemah lah 3 tu sederhana. Dan cikgu juga ada berikan kat sini contoh pembentangan secara dalam talian sebab kita tahulah kan sekarang kita guna mode online. First week lagi saya dah bagi tahu, okay, rujuk pada gaya berdiri yang ditunjukkan oleh kakak ni, sister ni and this brother tolong tolong avoid, sorry. Yang ni gaya yang hendaklah dielakkan. Saya tak nak pelajar duduk dan hanya baca saja. Nanti you cuba buka dua ni apa perbezaan. Ini yang tak betul lah cara dia. Right, sebab kalau buat macam gaya yang brother ni saja, selalu saya boleh bagi pun paling banyak pun dalam 50 lebih je kelas. Markahnya individu masa pembentangan nanti. Walaupun tajuk yang kita bentang tu adalah tajuk kajian yang sama kita buat sama-sama. Okay, now hari ni cikgu akan sentuh tentang tajuk Tamadun Melayu sebagai tajuk yang kedua akan kita tanya dalam kamu punya test. Dan tajuk ini juga menyentuh juga bahagian soalan tu berkaitan pandangan semesta. Lepas tu kita akan tanya juga pencapaian dan sumbangan, juga konsep-konsep dia lah ataupun asas pembentukan tamadun. Last time kita ada tanya soalan tentang langkah memajukan teknologi pertanian di Malaysia, teknologi maritim ke teknologi perdagangan macam tu, lupa lah. Tapi dua tu lah. And then pandangan semesta yang sentuh tentang sikap terbuka dengan melindungi nilai dan juga adat resam tempatan. Kenapa penting? And kesusastraan kalau saya tak salah, kenapa penting? Jangan lupalah, itulah antara tajuk-tajuknya. Selalunya pandangan semesta dengan sumbangan lah yang kita banyak tanya. Okey, sambil-sambil tu juga jika kamu ada sebarang soalan boleh tanya juga, boleh type kat sini atau panggil saya. Now, kelas. Ya, jika kita lihat dalam Google Map, kedudukan Tamadun Melayu, of course lah kita di Malaysia ni merangkumi kawasan alam Melayu juga yang pada awalnya kita kata sebagai Kepulauan Melayu Indonesia, Kepulauan Melayu ataupun Gemelik Archipelago atau juga digelar sebagai Tanah Jawi dan juga Nusantara. Itu antara pengenalan nama bagi kawasan orang Melayu, this one. So kalau ikutkan kedudukan dia, iaitu daripada kawasan Asia Tenggara hari ini sehinggalah ke sempadan Australia. Yang saya sebutkan tadi ni nama-nama awal dia lah sebelum terbentuknya negara-negara atau terbentuknya Asia Tenggara hari ini. Yang merangkumi banyak negara dengan bahagian negeri-negeri yang tertentu. Sebab apa? Fasa perubahan tu berlaku satu because of perubahan bentuk muka bumi, geografi semua dan pembahagian kawasan tu berubah-ubah. Dan satu lagi disebabkan oleh faktor penjajahan juga selepas penjajahan. Okey, sebelum tu juga di bawah teritori ataupun wilayah-wilayah pengaruh Hindu-Buddha, macam contoh kita ada Sriwijaya, Majapahit semua kan, Funan. And then we have also like Kesultanan Melaka juga mempunyai wilayah-wilayah tertentu di bawah jajahan dia. And then lepas tu bila ditakluk ataupun di bawah penjajah, and then lepas merdeka barulah terpecah kepada negara-negara yang dibahagikan kepada beberapa negeri di dalamnya. So inilah kawasan alam Melayu yang kemudiannya dua perkara mewarnai Tamadun Melayu secara dominan adalah bahasa Melayu dan agama Islam. This is pengenalan yang dominan lah. But for your information, actually Tamadun Melayu ni, mereka ni dia melalui 3 fasa. Nombor 1 adalah fasa animisma, iaitu semua pun tamadun melalui zaman-zaman prasejarah. So yang kedua adalah kehadiran pedagang-pedagang India dan juga pedagang Cina yang membawa pertembungan agama Hindu-Buddha. Jadi penyerapan dalam pandangan semesta dan gaya hidup Melayu adalah berdasarkan kepada fahaman Hindu-Buddha, and then barulah datang Islam. Islam adalah fasa yang ketiga dan kesan dia sehinggalah ke hari ini. Alright, plus that's why lah dikatakan yang paling dominan dalam kesannya terhadap gaya hidup orang Melayu adalah agama Islam. Walaupun Hindu-Buddha animisme hadir lebih awal.
So dalam konsep Melayu ni kita ada 3 secara umumnya, iaitu pengenalan bagi Melayu. Istilah Melayu ni nombor 1, kelompok manusia yang dari sudut ras atau genetiknya, ras Melayu, atau dari sudut biologi pengenalannya. So kalau kita lihat dulu-dulu kan, kita sebut golongan Melayu ni ada 2 jenis, iaitu Proto-Malay and Deutero-Malay, ataupun Melayu Proto, Melayu Deutero. Dalam kepulauan kita panggil Austronesia. So contohnya dekat sini tengok kebanyakan kalau kita kat Malaysia, saya ambil konteks Malaysia, banyak yang Proto sebelah Semenanjung, Deutero ni banyak sebelah Sabah Sarawak sana, tapi ada jugalah yang Proto. So contoh macam ni, this is the Proto-Malay, okay, sebelah Semenanjung. This is the Deutero-Malay kan. Tak macam saya ke, Proto atau Deutero. And lepas tu mereka juga mengamalkan adat budaya Melayu, termasuklah pantang larang, adat resam dia, and then dia punya gaya hidup yang berteraskan seperti tarian-tarian tradisional, alat muzik tradisional dia, permainan tradisi, makanan tradisi dia bagaimana. So ada pengenalan bagi kelompok Melayu tersebut. Next. Selain daripada tu, yang ketiga adalah mereka berbahasa Melayu yang kita gelar suatu ketika dahulu sebagai lingua franca juga atau bahasa perhubungan luas. So subkeluarga bagi bahasa Melayu kita ada banyak, contoh bahasa Jawa, bahasa Bugis, Sunda, Madura, Mandailing, Melanau, Iban, Bajau, and then Murut, Bugis and also Sulu. Okay, so kalau ikutkan sebenarnya dia ikut lokasi macam ni. Okay, saya ambil sekarang konteks dekat Malaysia sebab kita lihatkan, kita pernah dengar macam bila kita pergi mana-mana banyak yang orang Melayu cakap macam bahasa-bahasa yang bahasa etnik, bahasa suku yang macam-macam bunyi dia kan. And dia juga kita ada gelar juga sebagai bahasa dialek negeri, Telo orang kata kan. Kalau dialek negeri ni satu bahasa suku lah. Yang dialek negeri ni macam yang ni bahasa-bahasa suku. Ni dialek negeri ni macam dia ada pengaruh daripada negeri-negeri yang lain atau daripada wilayah yang lain. Macam contoh kalau pantai barat kan, sebelah sini banyak dapat daripada pengaruh Indonesia. Okay, Sumatera, sini banyak dari Indonesia, Kalimantan untuk Sarawak. Kalau sebelah atas sini Sabah banyak daripada bahasa-bahasa Sulu, selatan Filipina. Dan kalau sebelah atas ni kita tahu Kelantan, Terengganu, Kedah, some part of the Pahang also, Pening banyak yang daripada Melayu di selatan Thai. So ada unsur-unsur bunyi dalam bahasa Melayu mereka ikut negeri. Contohlah saya ambil macam orang Kelantan, okay, mau nak pergi mana kan, dekat sini ada kawan kita juga kan, Cieng daripada Kelantan ke Terengganu. Betul tak? You punya class rep. Is it? Betul. Betul. You mana, Kelantan atau Terengganu? Terengganu. Okay, dan you sebutlah nak makan ikan macam mana? Yeah. Pisang ke? Makan ikan. Ikan. Makan ikan. Tak tahu. Okay, cuba cakap sikit dalam bahasa Terengganu macam mana? Tapi bahasa saya macam sama je lah dengan orang ni. Sama lah, cuma ada sikit-sikit bunyi negeri dia lah kan, betul? Ya, sikit je. Tapi kalau compare macam antara Kelantan dengan Terengganu kan, macam Terengganu bagi saya lah, bagi saya daripada Selangor, kita boleh macam dapat beza jugalah. Macam orang Kelantan dia lagi tebal sikit bunyi dia, macam contoh tubek tu balik tubek. Mau buat gapo kan, buat apa tu, betul tak? Lepas tu betul kan, that is Kelantan. Terengganu Kelantan ada sikit-sikit sama tapi ada beza sikit. Macam kalau yang orang Kedah dengan orang Pening pula dengan Perlis, sedorang ni pun ada macam beza juga. Lorat pekat. Yes, Shin daripada mana? Is it Terengganu? Kelantan? Mana? Yeah. Kelantan juga. Sabah. Okay, kalau Sabah betul kan, dia pun ada pengaruh juga tapi daripada bahasa Sulu sikit-sikit. Bugis pun ramai kat sana, and also kalau orang Bajau tu apa, saya lupa bahasa dia apa, tapi kat sana pun
Ada juga dia punya suku-suku etnik dengan bahasa yang tertentu. Bah. Betul tak Tan Chin Chin? Tapi sana kalau kita dengar orang cakap bahasa Melayunya sangat sedap. Bahasa Kedayan. Oh, kamu orang Kedayan? Chin Chin, betul? Kedayan? Bukan? Atau Chinese? Atau mix? Bukan. Okey, tapi tahulah kan bunyi-bunyi bahasa macam mana kan. Tapi diorang cakap ada yang sangat soft bunyi macam lembut lah. Perasan tak kalau cakap dengan orang Sabah kan, dia lembut sikit kan bahasa dia macam tiadalah. Ada saya selalu dengar lah yang setakat di pelajar saya. Tiadalah cikgu, tiada apa-apa. Boleh saja macam tu kan. Okey, tadi saya cakap kalau bahasa yang orang Kedah kan, macam contoh, hang nak pergi mana tu? Hang ni lok-lak lah. Lok-lak is like macam clumsy. Hang ni lok-lak lah. Lepas tu kalau budak kecil menangis kan, okey, Kuah Yihang, you dari Kedah. Betul kan macam tu? Betul kan orang cakap? Hang ni lok-lak lah. Hang jangan nak duk kriau sangat kan. Jangan menangis. Kadang kita dengar sound like so funny kan. Mana Yihang? Dah pecah rahsia dah. Yihang, betul? Daripada Kedah. Ada? Ya. Betul. So boleh cakap Kedah? Sikit. Boleh lah. Kedah kat mana? Kedah kat mana? Alostar. Alok Star kan. Diorang kata Alok Star like that. Kalau orang Perlis lagi lah kan, dia punya ni pekat gila kita kata. Yes, bahasa pekat tadi ni kan. Tu kalau orang Perak, dia macam ada sikit-sikit bunyi lebih kurang sama. Pahang juga sebelah utara tu, dia macam ada bunyi Penang of course lah lebih kurang macam Kedah. Tapi ada sikit beza-beza sikit. Dia contoh Ekomeh, dua yang dah berbunyi. Dia ada apa kebenda ni Ekomeh ni like that kan. Lepas tu kalau macam Selangor pun banyak juga pengaruh daripada sebelah Sumatera sini, Indonesia sini. Okey, iaitu like Jawa, Sumatera dan Jawa lah macam saya betul memang daripada parents saya sebelah atuk lah tapi yang nenek moyang apa semualah yang atas-atas semua diorang daripada Jawa Tengah dengan Jawa Timur, so diorang speak in Jawa, bahasa Jawa. Like macam siji, loro, telu, papat, lima, enam lagi lah tak faham. And my mate pula daripada Madura, dia adalah cakap bahasa tu pelik-pelik. Tapi kalau macam saya balik kampung kan, yang mak saya dekat Sungai Besar, so bila macam diorang hari raya ke apa, dan diorang memang yang generasi tua akan cakap dialect tu, and sometimes tak faham, and sometimes ada faham, tapi tak boleh nak balas balik dengan bahasa tersebut. Boleh faham sikit-sikit, tapi tak macam fluent dia nak cakap balik. I think kita kan generasi saya lahir 80, you all 2000, 90-an, pun macam ada yang menguasai memang kita respect lah. Macam yang tak menguasai macam saya kan sebab persekitaran rumah macam pelbagai kaum ada. Lepas tu kita sekolah kebangsaan jumpa macam kaum jadi tak sangat cakap dalam bahasa dialect. Macam Cina dia ada Hokkien, Hakka, Cantonese, Hainan, Teochew semua kan. India ada Malayalam, Kannada, Telugu. Sebenarnya bahasa ibunda ni, bahasa dialect suku etnik ni kan, dia kalau kita kuasai dia adalah satu kelebihan sebab satu rapat dengan golongan yang lebih tua, and then kita boleh macam lindungi juga tradisi budaya yang awal sebab kalau kita communicate dengan dorang mesti akan share lagi ilmu yang lebih. Itu satulah. So kita dapat tahu yang original keaslian satu-satu tradisi budaya masyarakat kita tak kisahlah Cina, India ataupun Melayu. Sebab semua ada bahasa suku kan. Lepas tu nombor tu ada juga orang cakap, dia kata macam kalau dia sebut dialek negeri atau suku dia saja nanti tak bersatu. Bagi saya itu tak berlaku. Mungkin kalau dia terlalu ekstrim jika ada dalam diri dia tu hubungan etnik Anda belajar ni kalau dia ada perasaan ethnocentrism. But for me sebenarnya kalau kita kuasai bahasa suku, dia adalah satu peluang untuk kita rapat juga dengan kaum yang lain. Contohnya macam kalau pejuang bahasa, macam dia nak kita cakap bahasa yang sempurna lah, bahasa Melayu yang sempurna kan. Dia tak nak bahasa rojak. Tapi dari sudut yang sudut formal, kita kan ada kesedaran lah macam dalam education, government kan. Perundangan, penulisan formal. So kenalah guna bahasa Melayu yang betul. Tapi dalam komunikasi yang biasa, not formal, bagi saya kan tak adalah salah sangat pun kalau cakap macam rojak-rojak campur-campur ni. Tapi dalam urusan yang formal tu kena apa kita kata sedar lah, kena ada kesedaran. Contohlah kalau kita pergi mana-mana tempat kan, macam I am a Malay and then saya cakap dalam bahasa Hokkien ke Hakka ke tiba-tiba cakap Telugu ke. So ada kaum dia akan rasa wow, kita akan rasa macam
ada chemistry nak cakap dengan dia kan. Walaupun campur-campur BM semua bahasa Inggeris ke apa. Dan sama juga macam kalau kaum Cina, macam saya balik kampung dekat Sekinchan, dekat Tanjung Karang kat Selangor. So dia nak beli ikan kan, kita pergi pasar dia. So some of the Chinese, Indian kan, they can speak in Jawa and also Banjar and sangat fluent. So macam, kan, power lah kan Same goes to the Kelantan and also Terengganu. All the macam Malays dia boleh cakap juga dialect dalam bahasa Terengganu dengan Kelantan. Macam ada satu lagi kes yang ada satu cikgu Melayu, dia mengajar dekat, dia membesar dan mengajar dekat sekolah jenis kebangsaan Tamil dekat estate. So jadi sebab daripada kecil lagi dia dah keliling dia semua kaum India kan cakap Tamil. So sampai dia besar dia boleh cakap sangat fluent dia punya Tamil dia. Tak payah pergi sekolah pun belajar satu-satu ikut buku tu kan. So that is bagi saya boleh merapatkan juga hubungan antara dua-dua kaum. Next. Cerita lain pula dah. Okay, go back to here. Lagi ada satu lagi kan yang macam Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ada satu yang istimewa, diorang ada satu kita panggil orang Minang. Kalau Johor, Melaka tu dia banyak juga lebih kurang sama macam Selangor, pengaruh Indonesia dan Sumatera juga. Yang ni macam of course lah Pagaruyung, Sumatera and then Padang kan. Bahasa-bahasa orang Minang ni. Yang rumah diorang macam tanduk kerbau tu kan. Dia punya fashion dia pun macam tu. Area sini. Area sini ni banyak pengaruh dia dekat sebelah Negeri Sembilan. Contohnya apa konoi jang kau kenapa dia ada bunyi macam tu sikit. Jangan buat gitu. Merana kau. Dia ada sikit lah kan dia punya bunyi tu. Banyak daripada kawasan Sumatera Padang. Next, terusnya but in Malaysia kita punya pengenalan bagi orang Melayu ni ada 3, iaitu dalam perkara 160 stated in the Constitution 160 bahasa Melayu adalah bahasa pertuturan dan kedua beradat resam Melayu sama macam tadi dengan yang ketiga bahasa beragama Islam. So what is the difference between two? Yang ni secara general yang tak ada ras Melayu ni. So kat Malaysia memang kita dah sinonim kan yang Melayu mestilah Islam. Itu dekat Malaysia. Tapi yang setengah negara dekat lain, yang tempat lain, diorang ada je yang ada Malay yang dia bukan Muslim. Since our constitution dah macam tu, that's why bila dekat surat beranak kan, diorang lahir je parents Muslim, so Melayu, so dia terus auto Islam, yang lain pun Islam. Kecuali dia convert lah. Kalau convert tu dalam Islam kita panggil murtad tu tak boleh, hukum dia ada. Berat lah hukuman dia. Right, next. That is context in Malaysia 160. So what is the difference between the original Malay in Alam Melayu and also diasporic Malay atau Melayu diaspora? Senang je, yang original Malay, Melayu yang asli, iaitu yang dekat kepulauan ni semua ni. Tak kisahlah dia pergi merantau ke kawasan yang mana-mana dekat kawasan yang sama, kita tetap panggil dia sebagai orang Melayu di Alam Melayu. So kalau dia merantau di luar Alam Melayu, yang tu baru kita panggil sebagai diaspora. Contohnya kan, ada golongan mereka ni dekat area Sumatera, Indonesia semua ni yang di bawah penjajahan Belanda. So macam mana dia macam tak nak rival sangat kan dengan golongan bangsawan or the royal family. So diorang hantar all the orang-orang kaya-kaya tu hantar kat Cape Town. Kat Southern North Africa. Number 2, ada yang macam hamba abdi, because long time ago orang Melayu kan ada pengaruh Hindu Buddha. Lepas tu diorang ada kasta-kasta, ada kelas-kelas hamba kan. So all the hamba abdi diorang buang pergi sini. Sebab untuk mengerjakan dalam aspek perindustrian ataupun kilang-kilang yang dibina oleh penjajah, waktu tu kan Industrial Revolution kan. Diorang memerlukan banyak pekerja. And then ada juga orang Melayu yang memang nak pindah sebab diorang nak cari pekerjaan. Macam contoh nak jadi kelasi kapal semua dan bekerja di kilang-kilang industri dekat Cape Town. Now, next is kita pergi kepada asas. Nak habis dah. Hari ni sampai takat ni je dengan kesan kehadiran Hindu Buddha dengan Islam. Okay, before kita teruskan dengan asas ni, sebab kat sini dia kata asas yang pertama iaitu apa yang menjadikan Samudra Melayu tu digelar sebagai mencapai tahap ketamadunan. Right? So first punca dia adalah
pertanian. Now, I want to ask you, let me check first whether all of you are here. Boleh tak tolong raise up your hands, everyone? Okay, thank you. Wei Hong ada, Kashing, Chia ada, Yan Chang ada, Chia ada tak kat sana? Yang Chia, mana kelas rep ni? You all dekat lab ke ni? Kelas rep ada, okay. Now, kelas, kan cikgu cakap tadi awal-awal macam kita ada apa kita kata zaman-zaman prasejarah. Kalau kat alam Melayu ni, kat Malaysia juga kita melalui Paleolitik, Neolitik, Logam. So pada zaman yang awal antara Paleolitik dengan Neolitik, saya nak tanya yang mana satu dah masyarakatnya sudah mula tinggal menetap? Saya nak tanya Melin lah, Ong Melin. Ada tak kat sana Melin? Can you please say yes, Melin? Hi Melin. Yes, okay Melin, boleh nak buka mic pun boleh. Yang manakah antara dua tu penduduknya dah boleh tinggal menetap? Maksudnya dia dah ada penempatan. Dia dah tak, sebelum tu kan diorang fasa yang berpindah randah, nomad kan? So which one? Neolitik atau Paleolitik? Okay, saya bagi gambar lah, mesti dah lupa kan teringat balik masa zaman sekolah. First one saya bagi gambar yang Paleolitik. Saya nak ajar. Paleolitik, okay, this is Paleolitik. Abaikan gambar yang tak sepatutnya tu. And then, okay, lagi satu saya bagi Neolitik. So, you compare between two. Yang mana satu kamu rasa dah tinggal menetap? This is Neolitik and this is Paleolitik. Melin? Hai Melin? Hai Melin, Melin ada kat sana? Okay, thank you Melin. That is Neolitik. Okay, why Neolitik? Okay, you compare between these two. Okay, Melin, tak apa saya tanya orang lain pula. Betul jawapan dia Neolitik. Okay, saya nak tanya Tan Shin Shen. Boleh je buka mic tu nak jawab. Sila. Tan Shin Shen. Yes. Okay. Tadi Melin kata Neolitik yang telah tinggal menetap. Apakah, apa sebab dia orang dah tinggal menetap ni? Kita tengok. Pertanian. Very good, pertanian. Ialah sebab bila dia ada aktiviti pertanian dan juga penternakan kan. So bila dia dah tanam sawah padi apa semua tu, takkanlah dia nak pindah tempat lain. For what purpose kan? So jadi dengan itu masyarakat membina perumahan ataupun membina rumah lah. So diorang dah ada start creativity kat situ. So now kita tengok dekat ciri tamadun, penempatan dah ada. Lepas tu diorang kreatif, okay, dia dah ada aktiviti juga untuk kualiti hidup, see, and then bila bina rumah ni dia gunakan banyak lah kreativiti dia kan, because dia apa nak sesuaikan dengan keselamatan dia untuk melindungi daripada haiwan dan sebagainya, hujan panas, compared to Paleolitik ni yang dia duduk kat gua je, lepas tu dah habis sumber yang dia cari, sumber makanan dia pergi tempat lain atau ada ancaman. Sumber dia adalah menerusi memburu hasil hutan ataupun mengutip hasil hutan. So this is Paleolitik yang belum lagi civilized, normal. And what is another character yang kita boleh lihat? Kat sini dia sebut susunan masyarakat kompleks where they have the leader. They have the slave, they have the landlord, because dia ada kawasan pertanian kan yang macam ni. Struktur tu kan. Apa benda tu kita panggil tu? Dalam ciri tamadun yang ada susunan masyarakat kompleks ni, yang ni, kita panggil apa tu ciri tu? Saya nak tanya siapa yang nak saya tembak ni? Yihang lah, Kuah Yihang. Yihang ada kat sana? Boleh on mic? Hai Yihang. Yihang. Okay, yes. Mic mana? Tak boleh buka mic ke? Ada dekat lab. Yihang, bagi tahu cikgu. Apa ciri tamadun tu yang merujuk kepada susunan masyarakat kompleks ni? Yang dia macam ni. Bukan macam ni. Ni Ipman. Ni. Pembesar, and then ada landlord, ada lagi lah kelas-kelas dia, and last sekali dia ada slave. What's that? Ihang, kita panggil apa dalam ciri tamadun?
Tadi cikgu sebut penempatan. Okey, betul struktur masyarakat, tapi kita panggil apa? Tengok tajuk bab 1 tu ada. Dia ada yang antara 8 tu. Tadi ada penempatan. Lepas tu diorang ada kepercayaan juga kan, animisma kan. Lepas tu diorang ada apa lagi? Lepas tu diorang ada kreativiti tadi, diorang buat rumah, diorang buat alatan pertanian kan. And then kualiti hidup juga baik. Okay, then what's that? Yang susunan struktur tu, apa kita panggil? Ihang dapat tak? Ni betul dah, tapi ada perkataan dia tu, apa dia? O apa? Dapat tak? Atau lain nak bantu Yihang? Siapa-siapa boleh? Anyone nak bantu Yihang? Atau Yihang ada jawapan? Wang Kashing, cuba bantu. Tidur ke apa semua ni? Kashing, yes, Kashing jawab. Kita panggil apa tu? Social structure tu betul dah. Saya nak tahu yang dalam 8 ciri tu apa dia. Mula huruf O. Thank you Yihang. Yes, saya pun tak tahu, astaga. Organisasi sosial. Kan? So bila dia ada susunan masyarakat kompleks atau organisasi sosial, where they have the leader, so then mereka dah mula start ada pekerjaan because what? The leader akan divide the task. Dia akan ada division of labor. So, jadi menampakkan bahawa tamadun Melayu tu dah bermulanya fasa ketamadunan. So lagi satu, orang bawahan yang kita panggil masyarakat desa ni, the low class, masses lah, rakyat biasa, diorang suka hidup bermesyuarah. Sebab diorang bertani, lepas tu diorang akan macam bincang sama-sama, macam kalau ada masalah diorang akan settle sama-sama, bekerja sama kan. So hidup bermesyuarah. Saya ambil ni gambar daripada tak tahu tamadun mana, tapi konsep yang sama juga yang berlaku di alam Melayu. So lagi satu, namun begitu orang di sebelah atasan iaitu golongan pembesar bangsawan semua berkuasa mutlak. Example kelas, diorang kan ada kelas-kelas atasan yang nanti masa zaman animisma dia, diorang percaya kepada kewujudan like macam syaman kan, atau manusia tu sebagai ketua kepada apa ni? Apa kita kata? Animisma. Apa nak cakap, dia kira macam wakil Tuhan dia lah. Macam manusia tu dianggap macam Tuhan. So jadi sebagai kesannya kemudian nanti datang Deva Raja semua kan dalam konsep Hindu Buddha. Maka dengan tu diorang macam menganggap ketua mereka tu macam Tuhan. Jadi jika ketua tu dianggap macam tinggi sangat, jadi kuasa ketua adalah bersikap mutlak. Apa yang dia sebut, apa yang dia decide, maka semua kena follow. Faham? Plus that is golongan bangsawan yang berkuasa mutlak. Nanti pengaruh pula Deva Raja Hindu Buddha masih lagi berkuasa mutlak. Sehinggalah kemudian Islam datang dan mengubah corak tersebut. Next, masa teknologi maritim yang seterusnya, apabila mereka ni dah bijak mencipta alatan-alatan, lepas tu teknologi pertaniannya dah bagus, kemudian diorang ada hasil-hasil sumber bumi yang boleh diperdagangkan. Jadi mereka mula nak berkomunikasi dengan tamadun luar. Contohnya hadirnya pelbagai pedagang seperti dari Kepulauan Ryukyu, daripada China, daripada India, kan, daripada tanah Arab. Tapi yang paling awal sebenarnya kehadiran yang awal adalah daripada tamadun Hindu, sebabkan dalam kita punya graf pula, fasa perkembangan tamadun, first is Greek civilization, lepas tu Roman, lepas tu Hindu Buddha atau Hindu tamadun Cina dengan tamadun India. So bila dua-dua ni kan diorang berkembang, Islam selepas tu tau, masa zaman yang kejatuhan Kristian tu, masa medieval age, zaman gelap. So masa yang sebelum tu berlakunya perkembangan tamadun Hindu. So bila berkembang, pedagang mereka hadir, lepas tu bertembung pula dengan tamadun Cina. So Hindu Buddha tu menyerap dalam kepercayaan mereka yang berada di alam Melayu. So antara contoh pelabuhan pula yang dicipta bila mereka ni dah berkembang maju kan. So pelabuhan dicipta, pedagang-pedagang pula hadir sambil menyebarkan agama iaitu Hindu Buddha. Contohnya pelabuhan Selat Melaka, Lembah Bujang dan Kuala Selinsing.
Macam Selat Melaka, dia melalui 2 fasa, iaitu ada zaman Hindu-Buddha juga, masa zaman Paramiswara. Lepas tu bila Paramiswara peluk Islam, dia dah melalui zaman Kesultanan Melayu Melaka di bawah pengaruh Islam. Macam Lembah Bujang dengan Kuala Selinsing, ini pengaruh Hindu-Buddha yang lebih awal dari Selat Melaka. Ini So ingat tau, antara tiga-tiga tu paling tua adalah yang pelabuhan di Lembah Bujang. Sebab tu pengaruh Hindu-Buddha. Sana banyak gila kesan-kesan candi ataupun temple atau tempat-tempat ritual Hindu-Buddha. So this is Selat Melaka, Kuala Selinsing, Perak, and then Kedah is Lembah Bujang. Next, so mereka pun ada susunan masyarakat kompleks, ada organisasi sosial where the leader is nanti akan ada pengaruh Deva Raja, kita panggil Raja waktu tu. Nanti Islam datang tukar jadi Sultan pula. And then kebolehan mereka adalah berinteraksi dengan masyarakat luar. Lepas tu bersikap terbuka. And then dalam masa yang sama menghormati undang-undang tempatan dan mengambil kira pandangan orang lain. Kelas. Now, soalan tu ada keluar dalam semester, saya tak ingat, tapi masa fasa online lah. Tak ingatlah tahun bila, 20, sebab kita kan dah 20, 21, 22, tak sudah-sudah depan laptop ni. Masa tu saya ingat soalan dia tanya jika amalan tersebut iaitu bersikap terbuka dan melindungi adat resam tempatan, apa kesan baik dia? So pada hari ini, so pelajar ada satu pelajar ni saya ingat dia bagi jawapan sangat bagus, iaitu dia kata kesan globalisasi dan modernisasi yang menyebabkan dunia apa kita kata borderless, tanpa sepadan. So jadi banyak ia memungkinkan masyarakat di Malaysia ni untuk berhubung dengan negara luar. Jadi itu adalah satu peluang bagi mereka untuk meningkatkan teknologi, penciptaan, ilmu pengetahuan dan pelbagai idea-idea baru. Namun begitu dalam masa yang sama dia kata, sebab kat sini dia kata melindungi adat resam tempatan kan. Perkara tersebut segala bentuk pembaharuan perlulah disesuaikan dengan kehendak tempatan. Okey, sebab kita berbilang kaum, lepas tu ada tradisi budaya agama yang sangat unik yang perlu juga dilindungi. So, jadi apa-apa pembaharuan yang dibawa boleh terima tapi kena sesuaikan dengan local needs, keperluan tempatan. Faham class? Jadi kita tak adalah berlebih-lebihan menerima unsur barat tu. Lepas tu ada satu lagi dia bagi jawapan, dia kata menerima pandangan semua pihak. Jadi macam kat Malaysia kita berbilang kaum. Jadi bila ada konflik kena selesaikan bersama-sama and then melihat kepada sudut hak semua kaum dan juga kehendak semua kaum. So bila buat sesuatu decision, kepentingan semua tu perlu dilihat ataupun diambil kira. That's very good. Barulah perpaduan tu dapat dicapai. Next. Seterusnya kita pergi pula kesan tadi maritim tu yang membawa ajaran Hindu-Buddha. Sebab ni dia kata empire sebelum Islam. So the empire yang sebelum kehadiran Islam, kemudian nanti Islam akan extend lah dia punya empire semua kan. So waktu ni empire di bawah Hindu-Buddha. So antara buktinya pengaruh Hindu-Buddha yang juga wujud di Malaysia seperti kerajaan Langkasukan dengan Bruas. And of course we have Funan. Funan ni sebelah utara Malaysia lah, iaitu kawasan Cambodia, lepas tu some part of Thailand and also some part of Langkasuka juga atas dia tu, belah-belah Perlis atas tu kan. Kemudian dia terpisah jadi negara lah. Sriwijaya pula kita pengaruh dia because of Paramiswara kan. Paramiswara is son of Raja Palembang which is center of Palembang, center of Sriwijaya. And anak Raja Palembang kan Paramiswara tadi bila attack by the Majapahit, so dia melarikan diri kan. Melarikan atau berpindah. Pergi ke Temasek iaitu Singapura, lepas tu pergi ke Muar, Bentan and sampailah ke Melaka. Waktu tu tak ada nama Melaka lagi. So bila dia extend territory dia, so jadi of course kita pun duduk bawah kerajaan Sriwijaya. And then lepas tu bila Paramiswara peluk Islam, so kemudian bertukarlah kerajaan Melaka tu kepada Kesultanan Melayu Melaka di bawah pengaruh Islam. So that is perubahan yang berlaku. And let me check first whether all of you are here. Raise up your hands please everyone. Thank you Wei Hong. Enggang, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14. Ikut. Bagus korang ni cepat angkat tangan. Now, class.
Another one, last time kita ada soalan macam bentuk objektif. So adalah soalan tanya, namakan antara candi-candi yang membuktikan pengaruh Hindu-Buddha di Malaysia. Ni lah, Candi Lembah Bujang. Ni kat Malaysia, tapi yang kawasan bukan Malaysia macam Angkor Wat dengan Borobudur. Ini menunjukkan candi-candi ni tempat ritual, tempat ritual lah bagi agama Hindu-Buddha. Menunjukkan mereka ni dah boleh macam menyembah tu secara formal ataupun lebih kemas keadaan dia. Sebab kalau zaman yang animisma tu kan diorang percaya roh-roh nenek moyang yang telah mati semua kan. So kalau satu tempat tu ada kira macam ada ada sesuatu lah kat situ, kuasa yang menjaga, so diorang akan sembah di kawasan tu. Jadi ikutlah kan macam jadi orang bersepah-sepah lah tempat lokasi ritual dia. Macam kalau yang Hindu-Buddha ni diorang dah ada candi. Okay? And then bila Islam datang of course lah ada masjid dan sebagainya. Now this is Angkor Wat di Cambodia and then we have also Borobudur. Ni. This is Borobudur. Okay. Look at this. And then we have also like what? Borobudur and Lembah Bujang. Ini dekat Indonesia. Lembah Bujang kat Malaysia. Yang ni dulu memang sangat-sangat cantik dia punya kesan tinggalan dia ni. Tapi bila berlakunya perang yang Siam kan dengan Kedah, jadi yang original dia tu, keaslian dia tu dah hilang. Tinggal candi yang tapak kubur dia ni je. So previously dia punya bentuk tu ada pengaruh Melayu dan juga Hindu like this Tengok ada seni Melayu, seni Hindu. Dia adaptasi lah dengan corak-corak tempatan. So ini yang original. Sekarang dah tinggal mana saja, ini saja yang ada. Ada juga golongan arkeologis yang masih lagi melakukan aktiviti cari gali di sini. Next. Now I want to ask you, okay, ini menunjukkan bahawa mereka dah bijak mengolah. Mengolah maksudnya mengadaptasi, seni bina di alam Melayu ni mempunyai pengaruh daripada luar juga. Start daripada sini kan, nanti ini candi lah. Lepas tu nanti bila agama Hindu dan jadi agama Buddha pula yang terpengaruh di Malaysia, jadi that's why banyak kita punya temple kat Malaysia ni ada pengaruh dari tamadun luar. So boleh diadaptasi dalam seni bina tempatan. Now I want to ask you also yang zaman kehadiran Hindu-Buddha juga dia membawa pengaruh dari sudut literature ataupun sastra ataupun penulisan. So apakah antara kesan bahasa yang hadir dari Hindu-Buddha ni yang mempengaruhi bahasa Melayu? I nak tanya siapa siapa yang cikgu tanya ni? Weng Liang lah. Yang Weng Liang. Kalau setiap minggu cikgu dah pernah panggil nama tu minta maaf lah Yang Weng Liang. Cepat. Weng Liang ada? Hello brother, Weng Liang ada tak kat sana? Okay. Mic kenapa mic? Tak boleh buka mic ke dekat lab ke? Okay, tak apa, nak type pun boleh. Okay, apakah nama bahasa yang mempengaruhi bahasa Melayu waktu tu? Selepas kehadiran Hindu-Buddha. Kita banyak nampak dekat bahasa-bahasa istana. Contoh perkataan raja tu sendiri. Sebab daripada Dewa Raja kan perkataan tu kan. Yes, siapa tadi? Weng Liang is it? Bahasa apa? Thank you Weng Liang, very good. Bahasa Sanskrit sebab that's why lah dekat golongan istana sampai hari ni pun kita belajar bahasa Melayu kan yang bahasa istana kat sekolah dulu baginda ke, patik ke kan. Lagi apa lagi? Hamba ke ataupun raja sakit ke raja gering. Raja bersemayam. Raja apa lagi? Raja mencemar duli. Lepas tu duli yang maha mulia, Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. All that is a bahasa Sanskrit. Okay. So dia terserap dalam bahasa Melayu. Kiranya ada gabungan. And then plus yang macam dorang kan dari Hindu, dorang ada yang buku-buku sastra macam kitab Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita semua kan. So nanti di alam Melayu dorang pun ada juga ambil adaptasi buku tu. Tapi nanti dia macam transition tau yang Hindu-Buddha nak masuk fasa agama Islam. So nanti diorang jumpa pula tulisan Jawi. So buku tu tulis dalam bahasa Melayu Sanskrit, ditulis dalam
tulisan Jawi. So tengok ada 3 tamadun bertembung Hindu, tamadun India, Hindu, lepas tu Islam dengan tamadun Melayu. So nanti bila masa zaman berkembangnya ilmu lagi banyak penggunaan bahasa yang baru. And then bila berjumpa dengan orang Baba Nyonya pula kan, masa berdagang dengan Cina, and then ada bahasa Hokkien, serap lagi bahasa tersebut dalam bahasa Melayu. And then penjajah datang, bawa lagi bahasa Inggeris pula. And then that's why perbendaharaan kata bahasa Melayu sangat banyak daripada pelbagai perkataan. Oh ya, Portugis, Belanda semua ada. So consider air batu campur. Next, ialah okay, ni tadi kerajaan besar saya dah sebut, Punan dan Sriwijaya, and then we have also kerajaan Melayu awal macam Langkah Sukar, Beruas. Langkah Sukar kat Kedah, ni kat Malaysia Beruas dekat Perak. Okay, after that barulah datang Islam. So Islam ni of course dari pedagang Arab. So that's why nanti kahwin campur, kalau kahwin campur Cina dengan Melayu, terbentuknya Baba Nyonya kan, macam ni, golongan Syekh, Syarifah, Said, semua yang cantik-cantik, comel-comel muka kan, saya tak ada lah Contohnya, kalau okey lagi satu, area Sumatera ni banyak dengan Aceh, memang cantik-cantik. Nanti bila diorang kahwin pula dengan Belanda, lagi comel-comel muka dia. Now, ada 3 teori kehadiran Islam. Nombor 1, dia kata dari secara terus lah, jalan terus secara langsung daripada tanah Arab melalui jalan laut. Teori by James Crawford. James, tak salah dia ada Emmanuel Godino di area dia, James Crawford dengan Snodgranger, 3 ni. So salah satu teori dia kata datang daripada tanah Arab, merentasi lautan Hindi sini dan sampai di tanah Arab sampai ke alam Melayu. Okay, that one semua orang Arab. So after dia berdagang dekat Aceh, Sumatera semua ni, dan dia pergi ke alam Melayu, pergi Melaka. Dan nombor 2, diorang lalu jalan darat, transit dekat India. So diorang sambil tu menyebarkan Islam juga, dan ada berkahwin campur, dan ada yang orang India dekat situ pedagang memeluk Islam. So then mereka yang orang-orang pedagang Arab meneruskan lagi perjalanan pergi ke alam Melayu, dan ada juga pedagang India Muslim tu sendiri datang ke alam Melayu. And then that's why lah kita ada golongan Jawi Peranakan kan. Mama, dia tarik una, dia tarik satu nasi kandar kan. That's why we have community tersebut. Lepas tu ada satu lagi pula, dia melalui jalan sutera daripada yang pedagang Arab tu sampai ke China, berdagang juga dekat sini, berkahwin campur. Ada juga yang golongan Cina yang memeluk Islam, yang pedagang Cina Islam tu datang ke alam Melayu dan berkahwin campur. So that is, dah tertutup dah. That is antara jalan-jalan laluan kehadiran Islam di alam Melayu. Lepas tu apa pun 3 teori itu adalah disebabkan oleh perdagangan. Now, apakah kesan dia yang terakhir? So kesan yang diberi kat sini, yang ni adalah kesan langsung masa era tersebut, kelas. Nanti minggu depan kita belajar pandangan semesta yang kesannya hingga ke hari ini. You know why? Sebab tadi cikgu dah cakap pasal orang Melayu ni animisme, Hindu Buddha, lepas tu Islam kan. So jadi pada hari ini pandangan semesta diorang yang sebenarnya dah bertukar kepada berteraskan akidah Islam, tapi dalam tradisi ada rasan pantang larang tertentu, ada lagi yang percaya juga, atau pengaruh Hindu Buddha dengan animisme tu ada. But the thing is, mana yang tak sesuai, macam contoh bomoh yang lebih merujuk kepada panduan hidup tu ataupun pegangan hidup kepada makhluk lain bukan Tuhan Allah, so kira berdosa lah. Saya bagilah paling simple lah kan, macam bomoh lah nak berjaya, lepas tu pergi jumpa bomoh tu minta air ke apa kan, tolong baca dan tidak baca apa-apa semua. Tapi dia kadang bukan guna ayat Quran So if you believe too much, macam contoh kita kata dengan minum air ni nanti aku berjaya. So maksudnya dia berpegang kepada kuasa lain yang bukan Tuhan. Okay? Lepas tu macam contoh lain, okay saya nak bagi tahu kat sini, macam even yang nenek moyang saya dulu-dulu kan, dorang yang kalau Indonesian dia ada percaya yang macam like
ada senjata, dia simpan lah benda tu kan. Dan dia kena macam pada hari Jumaat malam dan dia kena macam ni Hindu, Buddha, animisme semua ada bacaan-bacaan dia. Lepas tu nanti kena asap-asapkan dia, kemenyan, whatever semua supaya dia jagalah supaya benda tu tak bergerak sendiri. And then yang macam yang saudara mara yang belah-belah dah tua-tua semua kan, diorang hantar pergi jumpa ustaz sebab benda tu nak hapuskan pun dia kena guna cara yang betul. Takut kelas? Kalau kamu tengok filem-filem Melayu lama pun, tapi benda tu kalau nak tonton kena pegangan agama yang kuat ataupun akidah yang kuat. Dia takut nanti salah faham dan sebagainya. Right. And then kalau macam dalam tradisi yang tu tak boleh lah. Yang dibolehkan adalah kalau dia guna akar-akar kayu, lepas tu perubatan tradisional yang Islamik. So dia ganti all the ritual yang tak sepatutnya like tengkorak, skeleton semua tu buang. So ganti dengan ayat suci Al-Quran. That one okay. Tapi walaupun kamu berdoa, walaupun kamu dah berusaha dan sebagainya, dah jumpa doktor sebagainya, kalau sakit dan sebagainya, dan kena juga usaha. Usaha cari alternatif yang lain. Sehinggalah kamu dapat mencapai kehendak kamu tu lah. Jangan pula dah buat jumpa tu lepas tu tak buat apa-apa kan. Next, seterusnya ialah kesan yang berlaku pada ketika itulah. So disebabkan oleh zaman perdagangan yang berlaku di Melaka, because of Parameswara peluk Islam, jadi sebab Islam ni dia cross level. Jika masa zaman Hindu-Buddha, diorang macam hanya pergi kepada golongan atasan because of Deva Raja kan. So yang masa Islam ni dia universal, Islam is agama universal, you nak masuk dan boleh, you tak nak pun tak apa, tapi kita tak ada paksaan. Lepas tu bila dia nampak sultan tu, raja Parameswara masuk, so yang lain semua follow. Dan perkataan raja tukar kepada perkataan sultan And then lepas tu kan berkembang jadi pusat perdagangan, pelabuhan entrepot. Lepas tu bila Islam datang pula, bidang pendidikan and ilmu ni semakin ditekankan. That's why kemudian istana jadi pusat agama dan pusat ilmu. So disebabkan itu Melaka menjadi satu pusat kegemilangan tamadun Melayu yang paling unggul pada era tersebut, abad ke-13, ke-14. Next, kemudian pada kita kata aspek kesuratan atau literature, dia menerima pula tadi bahasa Sanskrit kan, now dia terima bahasa Arab dengan sistem tulisan Jawi. Example dalam cerita hikayat Raja-Raja Pasai, Sulalatul Salatin, hikayat Hang Tuah, Raja-Raja Melayu. Dan banyak lagi lah. Dia ada dalam kitab, kalau perubatan kita panggil kitab Tik. Kalau kitab historiografi, Sulalatul Salatin. Nanti cikgu explain dalam bahagian pencapaian. Okay, this is the books. Look at this. Yang banyak orang rujuk. Bahasa Melayu ada campur Sanskrit sikit dan ditulis dalam tulisan Jawi. Next. Tadi cikgu kata istana, pusat ilmu dan agama. Pasal ada gabungan budaya Melayu Islam. Dalam banyak aspek kelas, makanan, pakaian, whatever, art semua kan. Saya bagi satu contoh sangat senang iaitu dalam bahagian baju. Contohlah baju kurung. Contoh baju kurung Melayu. Baju kurung perempuan lah. Baju Melayu tu baju lelaki lah. So, jadi kita lihat kan, tulis evolusi. Perkembangan baju Melayu ni, baju kurung Melayu ni. Contohnya, diorang ni pada zaman dulu, of course lah dia wearing batik sarung like this. Berkembang macam ni. And then konsep Islam tu adalah menutup aurat lah bagi wanita. The aurat is basically, tahu kan perkataan aurat kan? Macam ni. Yang selalulah macam apa aurat tu cikgu? Which is the area yang boleh ditunjuk ataupun tidak. So untuk perempuan, dia punya ni macam kita kata guideline dia lah. All except the face and also the palm. Right? Mana okay, macam ni jangan tengok cikgu pula, cikgu tak buat pun. Okay, cikgu pun tak sempurna baik sangat manalah asalkan kita masih sedar lagi lah yang mana batas boleh tidak boleh tu cukup baik lah. So aurat macam ni semua except the face and also the palm. So evolusi berlaku, mungkin saya tak melalui fasa evolusi lagi. So evolve, macam mana baju kurung tu mula-mula macam ni, lepas tu kemudian dia berkembang macam tu. So at first dia macam bentuk yang longgar. And datang ni yang kain ni, this is what we call the kelubung, class.
In Arabic ataupun orang dalam tamadun Islam kita panggil sebagai jilbab. So kalau dia kata menerima sepenuhnya, saya dah pakai macam ni lah, macam Niloufar ni. Kan? That's why lah dah ada baju Melayu plus the tudung. Okay? Hari ni kita panggil tudung. This is the tudung semua. Long time ago we call the kelubung. Like this. Macam tu kan Jadi cover semua. And then baju pun dia berubah-berubah kan. Dia ikut status. Like because previously kan ada pengaruh Hindu-Buddha yang ada kasta-kasta. So jadi baju dengan dia punya apa tu elemen aksesori dia boleh menunjukkan status. Lama kelamaan benda tu dah tak ada dah. So semua orang boleh je pakai pakaian yang lebih kurang sama macam golongan atasan. Sebab bila Islam datang ni dia menyerap semua bahagian. And then bila dah ni berlaku fasa perubahan seterusnya dan ada juga kelas yang macam bila kehadiran penjajah dia dah jadi tukar yang lain pula. Iaitu baju kurung modern. Sebab kita tengok ni kan, last time adalah pelajar buat juga kajian macam ni. So jadi bila dia bagi gambar, tajuk tentang baju Melayu, baju kurung tradisional. So kalau macam ni, this is not the traditional, yang ni modern. Okay? Habis gambar semua dia hentam letak. So tak betul gambar tu. Sebab apa? Masa zaman British, diorang kan macam, okay fashion tudung dia juga nampak macam ni. Pattern Mak Saleh dulu-dulu kan, diorang kan wife governor semua tu ada pakai skirt semua. So that's why lah from yang baju besar tu, original yang baju besar dia wrapping like this. Seksi sikit. Faham ya kelas? So yang ni adalah baju kurung modern. Original yang tadi. Siapa buat pasal baju kurung tradisional tajuknya, kalau dia letak gambar tu salah lah. Yang ni kena faham konsepnya. Mana. Aduh, kan. Nak cari pun susah dah macam ni. Tapi satulah kita kalau misal kata ni, walaupun hari ni fashion is fashion lah. Tetapi golongan seperti orang di museum kan. And then this is kebarung or kebaya also. Dia dah juga melakukan proses preservation, pemuliharaan dan pemeliharaan lah baju-baju lama. So at least generasi muda walaupun dia tengok ada yang modern-modern macam ni, so diorang tetap ingat juga baju yang tradisional. Even golongan pereka fashion pun masa hari raya tak semestinya dia buat yang fashion barat. Ada juga yang kekal fashion lama. Bukan fashion lama, gaya lama. Next. Pentadbiran yang berteraskan Islam. Tadi saya cakap daripada konsep raja kepada sultan. Lepas tu even perkataan kerajaan tukar kesultanan. But today in konteks bahasa, kerajaan merujuk kepada pentadbiran dalam negara Malaysia. Sama juga macam yang di Pertuan Agong semua kan, itu bahasa Sanskrit. Tapi kita tetap merujuk dia sebagai raja yang beragama Islam. Next, perundangan juga menggunakan sistem adat resam tempatan dengan undang-undang Islam. So like when they want to justify or measure certain issues with regards to like in jual beli kan, dekat pelabuhan, okay, atau dia panggil ada juga undang-undang 40 hukum kanun Melaka and undang-undang laut Melaka yang digunakan macam timbangan kalau orang tu mencuri dekat pelabuhan. So apa hukuman dikenakan, dia akan combine undang-undang adat dan undang-undang Islam. Undang-undang adat macam adat pepatih, adat temenggung semualah. And satu lagi contoh macam batu bersurat Terengganu. Next, bahasa Melayu consider sebagai lingua franca those days. Today kita dah agak rival dengan bahasa Inggeris. Dan penyebaran ilmu itu juga menyebabkan bahasa Melayu sangat terkenal pada era tersebut. That is antara kesan kehadiran Islam di alam Melayu yang menyebabkan zaman kegemilangan tamadun Melayu di Melaka. So class, can you please on your camera? That's the end of the topic for today. Kita akan continue next week nanti pandangan semester. Okay, boleh tak on camera sekejap everyone? Okay, thank you Wenliang. If you have any question with regards to your assignment, then you boleh text saya, okay? Nak tanya apa-apa atau nak tanya sekarang pun boleh. Ada muka penat dia semua. Cie, siapa kat belakang kau tu? Janganlah buat kelakar. Kayu yang. Iya. Dia kat mana? Dia kat lab? Tak, ada kat rumah.
Oh dekat rumah. Oh you duduk dengan Yang. Ya, hostel. Oh dekat hostel. Alright. Keluarkanlah muka kau tu Yang mana? Oh you dekat belakang kamu lah. Mana ni? Ni Yihang ke Yiyang? Yihang. Yu Yang. Yang group ni lah. Mana? Bukan, group 1. Oh group 1. Oh okay. Dia dah sudah kan group dia kan. Alright. So dia nak belajar lagi sekali ya tu. Okay. Mas, itu saja. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita jumpa next week. Stay safe everyone. Jaga SOP semua. Bye. Thank you. Yes, Bye. Nantiang. Thank you, Miss. Welcome. Bye.